Kalau orang Malaysia, kita pun sudah nampak ni ada kuasa-kuasa yang begitu ekstremis yang menolak konsep satu Malaysia. Bahawa kita rakyat Malaysia pertama, kaum kita yang kedua. Saya khawatir apa masa depan dasar atau model ekonomi baru. Dan di sini saya mau tengok apa yang kata bahawa perlulah dalam model ekonomi baru ada sebut. Perlulah satu reformasi diadakan nanti perlu reformasi diadakan. Sebagai contoh, apa reformasi kalau talent yang kita ada bakat, our talents, we are losing our talents, we are losing our best, we cannot keep them, they are leaving, and we tidak boleh attract talents yang terbaik. Boleh tak? Ini sebab oleh kerana apa yang kita mahu tengok, apa usaha ada dibuat dalam 1 tahun ini supaya message dibuat, diantarakan kepada oleh Kerajaan Barisan Nasional bahawa mereka serius untuk retaining, keeping talent, berhentikan brain drain. Tidak. 400,000 rakyat semua kaum adalah emigrate dari semenjak election yang dahulu. Dan mereka yang daripada semua kaum, bukan orang Melayu, bukan sahaja orang Melayu, orang Tionghoa, orang India pun ada orang Melayu. Oleh kerana mereka tidak ada yakinan mengenai negara kita. Dan satu sebab utama ialah mengenai penjelasan boleh. Nanti boleh cakap kehilangan keyakinan terhadap institusi negara kita dan kerajaan bahawa adil. Tapi sebagai contohnya, yang berhormat Timbalan Perdana Menteri ada kata dalam di Paris bahawa untuk tahun ini akan mengadakan berapa? 1,500 pelajar-pelajar yang akan diberi scholarship SPM. Tetapi dalam kes Bukit Mentajam sangat jelas bahawa nama ya di sini Edwina Tang ada keputusan mendapat keputusan 13A+ dan tidak diberi iktiraf dalam 30 national scholarship yang baru-baru diumumkan oleh yang berhormat Timbalan Perdana Menteri. Saya pernah cadang kalau kita menghargai talent, bahawa kita patut memberi 200 national scholarship kepada top SPM students. Sebab sebenarnya saya ada buat cadangan ini 3 tahun dahulu. Why can't the 200 top SPM students diberi national scholarship? Jaminan bahawa mereka akan dapat scholarship untuk melanjutkan pendidikan. Dan saya harap bahawa kabinet bolehlah buat kajian dalam perkara ini. Kenapa 30? Tak boleh 200. Adakah negara begitu miskin? Adakah kita tidak ada resource? Sangat senang. Korupsi merajalela. Kalau kita lebih committed untuk membentras rasuah, membentras ketirisan di kerajaan, cukup wang untuk bukan sahaja hantar 200 yang terbaik pelajar SPM, 500, 1,000 pun. Yang berhormat Timbalan Perdana Menteri di Paris kata bahawa 1,500. Tetapi ini angka beza daripada angka tahun lalu. Tahun lalu kita ada diberi tahu dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa JPA adalah memberi scholarship untuk 2,100 orang. Kenapa sekarang sudah kurang kepada 1,500? Ini bukan erti bahawa kita menghargai talent. Dan pun kalau kita mahu
mendapat balik keyakinan orang ramai semua kaum di Malaysia. Antara satu bidang yang penting yang ada disebut oleh model ekonomi baru ialah bahawa ada satu kerajaan Allah satu Malaysia. Ya Muhammad minta jalan. Kota Baru. Lagi panjang ya Ahmad, Kota Timur. Ya, okey. Kita ada satu hari ya Ahmad, kalau nak mencelah banyak-banyak tu. Yang mencelah saya cakap. Terima kasih Tuan Datuk Yang di-Pertua. Saya daripada Kota Baru dan ramai di kalangan penduduk di Kota Baru juga terdiri daripada orang Cina. Saya sebagai seorang ahli parlimen daripada bangsa Melayu ingin tahu secara ikhlas daripada Yang Berhormat apa perasaan masyarakat Cina terhadap diskriminasi yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia apabila tidak memberi bantuan kepada pelajar-pelajar yang begitu tinggi pencapaian akademiknya dan miskin untuk melanjutkan pelajaran. Apa perasaan di pihak masyarakat Cina seluruhnya di Malaysia? Terima kasih. Mereka rasa dianiayai. Ini satu penganiayaan. Satu betrayal kepada mereka yang menunjukkan bahawa kita belum sampai tahap satu Malaysia yang di mana semualah boleh menikmati kekayaan dan keadilan negara kita. Dan ini kita boleh lihat daripada contoh satu One Malaysia Government. Kalau One Malaysia Government, kita perlulah satu kerajaan komposisi kaumnya membayangkan semua kaum. Pagi ini saya dapatlah jawapan daripada Yang Berhormat daripada Padang Rengas. Satu soalan saya ada tanya mengenai butir-butir yang terkini kaum mengikut kaum di semua peringkat perkhidmatan awam pada akhir tahun 2009 ialah Disember 2009. Yang jawapan yang saya dapat ialah bahawa sehingga 31 Disember 2009 pencapaian pengisian keseluruhan di semua perkhidmatan awam adalah sebanyak 1,247,894 orang. Dan perincian pengisian mengikut kaum adalah seperti berikut. Melayu 78.2% in the civil service. 78.2%. Bumi Putra yang lain 7.7%. China 5.8%. India 4%. Lain-lain 4.2%. Inilah peratusan untuk kaum India, kaum China yang terendah sekali dalam sejarah Malaysia.